Bismillahirrahmanirrahim. Nikmat syurga tidak terhingga. Antara perkara beriman kepada hari akhirat dan beriman kepada perkara yang baik yang kita tak nampak lagi, ialah percaya kerana nikmat syurga yang tidak terhingga yang Nabi tahu oleh Al-Quran Al-Karim dan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam قال الله تبارك وتعالى أعددت العباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال أبو هريرة اقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. رواه البخاري ومسلم. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis ini termasuk dalam hadis kursi. Hadis kursi maknanya daripada Allah Ta'ala. Ucapannya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berbeza dengan ayat Quran. Quran lafaz dan maknanya daripada Allah Ta'ala. Maksudnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Katanya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah berfirman Allah Ta'ala telah berkata, aku sediakan kepada hamba-hambaku yang beramal saleh apa yang belum pernah dilihat oleh mata, belum didengar oleh telinga, dan belum pernah terlintas di dalam hati. Kata Abu Hurairah, jika kamu mahu lebih jelas lagi, bacalah firman Allah Ta'ala yang bermaksud, seseorang itu tidak tahu apa yang disembunyikan untuk mereka, yakni bermacam-macam nikmat syurga yang menyedapkan mata sebagai balasan apa yang telah mereka kerjakan. Hadis ini menceritakan berkenaan nikmat syurga sebagaimana yang disebut dalam hadis kursi tadi, bahawa nikmat syurga itu belum pernah dilihat oleh mata kita di dunia ini, belum pernah kita dengar dan tak terlintas dalam hati kita. Dikuatkan oleh firman Allah Ta'ala, in syi'ta fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Seseorang itu tidak tahu apa yang disembunyikan untuk mereka, yang menyedapkan mata sebagai balasan apa yang telah mereka kerjakan. Itu ayat Quran yang menunjukkan hadis tersebut. Adapun beberapa perkara yang tersebut di dalam Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan istana mahligai, bidadari-bidadari, emas dan perak, permata dan buah-buahan, sungai-sungai dan sebagainya, hanya pada nama sahaja yang sama dengan perkara yang telah ada di dunia. Adapun hakikat yang sebenar tidaklah sama di syurga. Nama-nama itu sama, sungai juga, buah juga, emas juga, bidadari perempuan juga, istana mahligai begitu juga. Pada nama saja sama, tetapi pada rupa yang asalnya berkali-kali ganda daripada apa yang ada di atas dunia, yang kita tak boleh gambarkan. Firman Allah Ta'ala, وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا
walahum fiha azwajum mutahharah wa hum fiha khalidun. Surah Al-Baqarah ayat 25. Maksudnya, dan berilah khabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Khabar gembira itu diberitahu kepada orang-orang yang beriman, orang yang percaya dengan yakin dan diikuti dengan amal yang saleh. Kalau tak beriman tak jadi apa. Dia tak percaya, dia ingat ke hanyalah dongeng saja. Orang yang beriman dia percaya. Bukan saja percaya, diikuti dengan dia mengerjakan amal yang saleh, amal yang baik di atas dunia ini. Sesungguhnya mereka beroleh syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Tiap-tiap kali mereka diberikan satu pemberian dari sejenis buah-buahan syurga itu, mereka berkata, inilah yang telah diberikan kepada kami dahulu. Dan mereka diberikan rezeki itu yang sama rupanya, tetapi berlainan hakikatnya. Dan disediakan untuk mereka dalam syurga itu pasangan-pasangan, isteri-isteri yang sentiasa bersih suci, sedang mereka pula kekal di dalamnya selama-lamanya. Tidak ada mati lagi dalam syurga, tak ada sakit dan penat dalam syurga selama-lamanya. Yang kelima, luahnya syurga dan harum baunya. Luahnya syurga laksana langit dan bumi, dan baunya dapat dicium dari jarak perjalanan 100 tahun. Firman Allah Ta'ala, wa jannatin arduha as-samawat. Ali Imran ayat 133. Maksudnya, syurga yang luas laksana langit dan bumi. Syurga yang luas laksana langit dan bumi. Langit dan bumi yang dapat kita tengok, kita lihat dalam kehidupan dunia ini. Tuhan sebutkan contoh yang kita nampak, tetapi hakikatnya lebih pada itu lagi. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna rihaha la yujadu min masirati amyati am, wa fi riwayatin 70 aman, wa fi riwayatin 500 am. Rawahum Ali wa Ahmad wa Nasa'i wa Tirmidzi wa Ibn Majah. Maksudnya adalah sesungguhnya bau syurga dapat dicium dari jarak perjalanan 100 tahun. Dalam satu riwayat 70 tahun. Dalam satu riwayat 500 tahun. Mengapa beza-beza tahun ni? Ada hadis 100 tahun, ada hadis 70 tahun, ada hadis 500 tahun. Untuk menggambarkan bagaimana bau syurga dapat dicium dari jarak yang sangat jauh. Kalau kata jarak yang jauh, dia tak erti. Berapa kilometer dia tak erti. Kerana ukurannya berubah kepada batu, kepada kilometer. Perjalanan laju, kalau sebut kapal terbang, orang Arab masa itu tak ada kapal terbang, tak tahu. Beritahu perjalanan kuda yang laju. Boleh jadi ada lagi benda lebih laju. Maka Nabi beritahu dengan contoh yang dapat dipikir oleh akal dia. Tetapi hakikat syurga itu lebih daripada itu. Yang keenam, orang yang mula-mula masuk syurga. Siapakah orang yang mula-mula masuk syurga? Nabi Muhammad SAW orang pertama masuk syurga. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ati babal jannati yawmal qiyamati فأستفتح فيقول الخازن من أنت فأقول محمد فيقول بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك رواه مسلم. Hadis riwayat Muslim. Maksudnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku datang ke pintu syurga pada hari kiamat, lalu aku meminta supaya dibuka. Penjaga berkata, siapakah kamu? Aku menjawab, Muhammad. Dia berkata, aku diperintah berkenaan denganmu supaya aku tidak membuka pintu syurga untuk seseorang sebelum daripadamu. Kelebihan ini ialah kerana perjuangan Nabi kita Muhammad SAW kepada seluruh dunia. Berbeza dengan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul yang lain, menghadapi kaum dia saja, menghadapi zaman dia saja, menghadapi negeri dia saja. Adapun kerasulan Nabi Muhammad SAW kepada seluruh dunia, menghadapi musuh yang datang dari segenap penjuru,
disambung oleh umat dia yang menyambung perjuangan yang tidak habis sehingga hari kiamat. Berbeza dengan nabi-nabi yang lain, bila mari nabi kemudian dinasahkan ajarannya. Adapun Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW berpanjangan sehingga hari kiamat. Adapun sifat golongan pertama masuk ke dalam syurga diceritakan oleh hadis Rasulullah SAW. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna awwala zumratin yadkhuluna al-jannata ala surati al-qamari lailatal badri والذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة لا يبولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون ولا يدخلون أمشاطهم الذهب ورشحهم المسك ومجامرهم الألوة وأزواجهم الحور العين أخلاقهم على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء متفق عليه. Maksudnya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata Abu Hurairah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kumpulan pertama masuk syurga seperti rupa bulan penuh purnama, dan mereka yang selepasnya seperti bintang yang paling bercahaya di langit, yang ini berseri-seri mukanya dibandingkan laksana bulan penuh purnama. Itu ialah orang kumpulan yang pertama. Berikutnya seperti bintang yang paling bercahaya di langit. Mereka tidak kencing, tidak berak, tidak berhingus dan tidak berludah. Tak berludah, tak ada alio. Ada alio, tak perlu diludah. Sikap-sikap mereka daripada emas, peluh mereka daripada kasturi. Di dalam tempat baru mereka gaharu. Isteri-isteri mereka bidadari. Dan bentuk kejadian mereka seperti seorang lelaki, seperti bapa mereka Adam, dengan tingginya 60 hasta. Tuhan jadikan tubuh dia besar, 60 hasta. Ketinggiannya pada hari kiamat kelak. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Kita fikir macam mana jadi besar begitu. Tengok butir yang besar bukan kaki dia. Tanang dia tumbuh jadi semeluk. Tinggi sayu. Pohon yang butir dia halus je, dia tumbuh benih jadi pokok yang besar. Itu kekuasaan Allah yang Allah Ta'ala tunjuk di atas dunia ini. Bagaimana Allah Maha berkuasa menjadikan makhluknya. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala uridat alayya al-umam fara'aytu an-nabiyya wa ma'ahu ar-ruhaytu wan-nabiyya wa ma'ahu ar-rajul war-rajulani wan-nabiyya laysa ma'ahu ahadun idh rufi'a li sawadun 'azimun fadhanantu annahum ummati. فقيل لي هذا موسى صلى الله عليه وسلم وقومه ولكن انظر إلى الأفق فنظرت فإذا سواد عظيم. فقيل لي انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم. فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله. وذكروا أشياء فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما الذي تخوضون فيه؟ فأخبروه فقال لهم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال سبقك بها عكاشة. متفق عليه. Maksudnya dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, katanya Rasulullah SAW telah bersabda, hadis ini hadis Isra' Mi'raj, dibentangkan kepadaku pada malam Isra' dan Mi'raj
beberapa umat, aku melihat ada seorang Nabi bersama satu kumpulan kecil, kurang daripada 10. Aku tengok malam Isra dan Mi'raj, ditemukan dengan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul zaman dulu. Ada Nabi, ada Rasul, berjalan 10 orang dia pengikut. 10 orang dia ikut dia. Berjuang. Kalau pilihan raya, tak ada deposit. Kalau pilihan raya. 10 orang. Jangan sedih. Tak ada pengikut, jangan sedih. Kita ajak orang pada Islam, orang tak ikut, jangan sedih. Nabi kata, aku jalan malam Isra Mi'raj, aku berjalan. Aku lihat ada Nabi bersama dia sekumpulan kecil, kurang daripada 10 orang. Kurang daripada 10 orang. Ada seorang Nabi bersama seorang dan ada bersama 2 orang pengikut. Ada Nabi yang tiada seorang pun bersamanya. Ada Nabi yang tak ada orang ikut dia. Ada Nabi yang seorang dia ikut dia. Ada Nabi yang 2 orang ikut dia. Dalam surah Yasin, 3 orang Nabi, seorang dia ikut. 3 orang Nabi dalam surah Yasin. Yang ikut seorang saja. Seorang yang ikut ni pula diangkat, ditangkap, dipijak ramah-ramah, tumbik perut. Tumbik perut. Dalam surah Yasin, kisahnya. Ada Nabi yang 3 orang, seorang je pengikut. Ada Nabi yang tak ada pengikut. Tiba-tiba dibentangkan kepadaku satu kumpulan yang sangat ramai. Aku menyangka itu umatku. Tiba-tiba aku tengok Nabi dengan kumpulan yang ramai ikut dia. Penuh. Puluh ribu ikut dia. Lalu diberitahu kepadaku, inilah dia Musa dan kaumnya. Itu Musa dan kaum dia daripada Bani Israel. Tetapi kata malaikat, silalah lihat ke arah ufuk itu. Tiba-tiba aku lihat kumpulan yang sangat besar. Lebih besar lagi. Ramai daripada pengikut Nabi Musa AS. Diberitahuku, itulah umatmu. Itu umatmu. Umatmu. Hari ini orang Islam 1.3 bilion. 1,300 juta umat Islam di seluruh dunia. Walaupun mereka lemah macam buih. Itu hak dia zaman learning. Kalau capur 1,400 tahun, ramai lagi. Dan aku diberitahu, lihatlah di ufuk yang lain. Tiba-tiba aku melihat satu kumpulan yang sangat ramai. Lalu dikatakan, itulah umatmu. Di kalangan mereka, kalangan umatmu yang ramai itu, 70,000 masuk syurga dengan tanpa hisap. Dan tiada bersusah payah di hari kiamat. Di kalangan umatmu yang ramai itu, Tuhan pilih seramai 70,000 masuk syurga dengan tiada hisap. Dengan tidak ada kesusahan apa-apa. Kemudian Rasulullah SAW bangun, lalu masuk ke dalam rumahnya. Nabi pun bangun, masuk ke dalam rumah. Para sahabat yang berada di situ membincangkan perkara itu sesama mereka. Adakah di kalangan mereka yang berkata, boleh jadi orang-orang yang masuk syurga tanpa hisap itu di kalangan mereka yang bersahabat dengan Rasulullah SAW. Para sahabat bincang. Bila Nabi balik rumah, masuk dalam bilik, mereka bincang. Siapa dia 70,000 masuk surga dengan tidak ada hisap? Ada yang kata boleh jadi sahabat-sahabat Nabi. Puak-puak kita lah. Yang hidup dengan Nabi, berjuang dengan Nabi. Hidup mati dengan Nabi, susah payah dengan Nabi. Bakal dia puak-puak kita, kata mereka. Ada juga yang berkata, boleh jadi mereka dilahirkan di zaman Islam yang tidak pernah menyekutukan Allah dengan sesuatu. Boleh jadi orang lepas kita. Mereka yang diperanakkan, dilahir ke dunia terus Islam, tak pernah menyembah berhala. Kita ni belum masuk Islam, sembah tokong dulu, sembah berhala dulu. Ada syirik. Boleh jadi agaknya mereka ni mereka yang dilahirkan selepas kita lahir dalam keadaan Islam, tak pernah syirik, tak pernah menyembah berhala. Dan mereka menyebut beberapa perkara lagi. Ada yang lain bukan. Boleh jadi, boleh jadi, boleh jadi. Lalu Rasulullah SAW keluar semula. Nabi tubik semula. Menemui mereka dengan berkata, apakah yang kamu bincangkan?
Kamu bincang apa? Nabi tanya. Membincang apa bisik ni? Lalu mereka menceritakannya. Rasulullah SAW bersabda. Mereka ceritalah. Rasulullah kata masuk syurga yang tiada hisab tu. Ada kalangan berpendapat mengatakan kita sahabat-sahabat yang hidup dengan Nabi. Ada kalangan mengatakan mereka yang masuk Islam dilahirkan terus Islam. Tak pernah jadi kafir. Macam-macam pendapat. Lalu mereka menceritakannya. Rasulullah SAW bersabda. Mereka yang masuk syurga nanti hari hisab ialah orang-orang yang tidak berjampi dan tidak meminta dijampi. Tidak pernah percaya pada ramalan tuah dan sial. Dan mereka bertawakal kepada Tuhan mereka. Orang yang tidak pernah berjampi dan tak pernah dijampi. Yang ini jampi yang diharamkan oleh syarak. Hadis ini dihuraikan oleh hadis-hadis yang lain. Hadis-hadis yang lain ialah Nabi pernah menjampi. Jampi dengan ayat Quran diizinkan oleh syarak. Jampi dengan ayat Quran dan bertawakal kepada Allah. Dan pernah sahabat-sahabat Nabi yang musafir dalam satu perjalanan singgah satu tempat, tiba-tiba diberitahu ada orang disengat oleh binatang bisa. Tak ada obat, tak akan obat. Lalu seorang sahabat tu pergi baca Fatihah, ludah, hilang selalu sakit. Lalu orang Badui tu beri hadiah kambing. Lalu mereka balas pula, boleh makan, tak boleh makan. Balas sama sendiri. Akhirnya orang nak makan, makan. Orang tak makan, tak makan. Balas. Balik cerita ke Nabi. Ada orang kena sengat. Kami baca Fatihah, ludah baik selalu. Nabi kata, itu Fatihah ni ruqyah. Fatihah ialah jampi. Nabi kata, hadiah kambing itu halal pada kamu. Dibenarkan. Kamu mengambil upah. Mengambil kambing. Dihalalkan pada kamu. Dibenarkan. Menunjukkan bahawa jampi dengan ayat Quran, jampi dengan doa yang diajar dalam hadis, jampi dengan sebut nama Allah Ta'ala dan bertawakal pada Allah Ta'ala diizinkan. Yang tak bolehnya ialah jampi dengan syirik, jin, tanah, malang tanah, gunung, macam-macam bakit. Bakit syaitan, iblis, percaya kepada benda-benda yang mengarut. Sia maja dengan sebab ni, sebab ni, sebab ni. Sebab bala bewak naik atas rumah. Bewak naik atas rumah. Sebab bala. Bewak pula dalam pada dia pula. Macam-macam. Sebab bala kerana bunga gagak mari. Ini semua mengarut. Ini orang yang tak kuat akidah menyebabkan jadi syirik. Syirik yang khafi. Syirik yang kecil. Kalau silap-silap jadi syirik yang besar. Maknanya mereka yang masuk syurga dengan tiada hisab. Mereka yang sungguh-sungguh bertawakal kepada Allah. Menyerah diri kepada Allah Ta'ala. Lalu Ukashah bin Mihsan radhiyallahu anhu bangun berkata, doakan kepada Allah supaya saya termasuk salah seorang daripada mereka. Ukashah kata, ya Rasulullah, doa biar saya masuk salah seorang daripada mereka masuk syurga dan tiada hisab. Rasulullah SAW bersabda, engkau termasuk daripada kalangan mereka, kata Nabi. Mu termasuk kalangan mereka. Bangun pula seorang lain lalu berkata, doakan pada saya supaya saya masuk seorang daripada mereka. Hak lain minta Rasulullah doa biar saya masuk juga. Rasulullah SAW bersabda, Ukashah telah mendahulimu. Ukashah mendahulimu. Allah Ta'ala izin seorang saja. Seorang saja, orang lain tak dapat. Kalau diizin berkali lepas seorang-seorang bangun minta dengan Nabi. Allah Ta'ala izin seorang saja, Ukashah bin Mihsan. Hadis tersebut menyatakan bahawa ada orang-orang masuk syurga tanpa hisab. Sudah tentu mereka adalah orang yang awal masuk syurga. Mereka adalah orang yang sangat bertawakal kepada Allah kerana terlalu yakin kepadanya. Terlalu yakin kepada Allah Ta'ala. Ukashah yang mendapat kelebihan ini ialah seorang sahabat yang kuat keyakinan kepada Allah. Lalu gemar kepada kebaikan dan beliau gugur syahid di dalam peperangan menentang orang-orang yang murtad. Bersama Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ukashah ni mati syahid di medan perang. Kita duk baca doa Ukashah. Ada orang tu dah jual buku doa Ukashah nak masuk syurga tapi nakut pahit. Baca doa tu saja je. Nakut pahit. Dah berjuang menegakkan Islam. Ukashah ni adalah orang yang bertawakal kepada Allah Ta'ala yang berjihad menentang orang murtad.
Di mana bila Nabi wafat berlaku peristiwa murtad. Puak-puak murtad ni mengepung Madinah. Negara Islam dalam keadaan yang sangat bahaya. Hanya sahabat-sahabat yang setia saja yang bersama dengan Islam. Bila Nabi wafat, kabilah Arab murtad. Sedikit yang tak murtad. Kuasa besar dunia Parsi dan Rom menyokong. Masa inilah Allah Ta'ala buktikan orang yang setia pada Islam. Masa Islam dikepung, Islam ditekan, Islam ditinggal, termasuk Ukasyah yang Nabi janji syurga dengan tiada hisab. Ukasyah ni mati dalam peperangan menentang orang-orang murtad. Bagaimana pula orang yang kemudian masuk syurga? Perkara ini dijelaskan di dalam hadisnya. Ada hadis yang menjelaskan. Adil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Adil Mughirah bin Syu'bah bukan ibnatu radhiyallahu anhu yarfa'uhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala sa'ala Musa rabbahu ma adna ahli al-jannati manzilatan qala huwa rajulun yaji'u ba'dama udkhila ahli al-jannati al-jannah fayuqalu lahu udkhul al-jannah fayaqulu ay rabbi kayfa qad nazala an-nasu manazilahum wa akhadhu akhadhatihim فيقال له لو أترضى أن تكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا فيقول رضيت ربي فيقول لك ذلك ومثله 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 فقال في الخامسة رضيت ربي فيقول هذا لك وعشرة أمثاله ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك فيقول رضيت ربي قال ربي فأعلاها منزلة قال أولئك الذين غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها فلم تر عين ولا تسمع أذن ولم تخطر على قلب بشر قال ومصداقه في كتاب الله عز وجل فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين الآية رواه مسلم. Maksudnya daripada Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Musa bertanya pada Tuhannya. Nabi Musa tanya Tuhan. Memang Nabi Musa ni berat ni. Dia tanya Tuhan. Bahkan malam Isra' dan Mi'raj tu bila Nabi terima 50 semayang, Nabi lain dia kata apa? Temu Nabi Musa, Musa kata banyak tu 50, naik semula. Minta kurang. Nabi pun naik, Tuhan kurang kat 5. Lepas tu turun, Musa tanya berapa? Kurang 5. Tinggal 45. Naik semula. Nabi Musa kata. Hingga tinggal 5 waktu sehari semalam. Tuhan gandakan 10 kali ganda. Musa ni dia berani. Seorang rasul yang berani, yang gagah perkasa. Musa tanya Tuhan, apakah serendah kedudukan ahli syurga? Ahli syurga yang paling rendah sekali. Siapa dia? Tuhan berfirman, masuklah ke dalam syurga. Musa berkata, wahai Tuhanku, sedangkan semua orang berada di tempat mereka dan mengambil kedudukan mereka di dalam syurga. Tuhan kata masuk. Kau orang kediam sekali. Kediam sekali orang ni. Dia masuk dalam syurga, tengok habis dah. Mahligai surah dia orang belaka. Tak ada. Mana hak dia tak tahu. Masuk ke dalam syurga. Musa berkata, wahai Tuhanku, sedangkan semua orang berada di tempat mereka dan mengambil kedudukan mereka dalam syurga. Lalu dikatakan kepadanya, pada orang tu, adakah kamu suka bahawa dijadikan untuk kamu seperti seorang raja di kalangan raja-raja di dunia? Mu suka tak aku beri kamu macam raja atas dunia, ada istana? Ia berkata, saya redha wahai Tuhanku, saya redha. Tak apalah, macam istana raja biasa atas dunia ni pun tak apalah. Tuhan berfirman, inilah untukmu, ini untukmu, dan diberikan lagi seumpamanya, sekali ganda, seumpamanya 2 kali ganda, seumpamanya 3 kali ganda, seumpamanya 4 kali ganda, lebih pada istana yang ada atas dunia. Dan kelima, ia berkata, redhalah wahai Tuhanku, aku redha wahai Tuhanku, hak ada ni pun padang lah wahai Tuhan. Kata ni padang dah.
Tuhan berfirman, ia untukmu dan 10 kali ganda lagi sepertinya. Tuhan kata, aku beri padamu 10 kali ganda lagi. Ini sekurang-kurang ahli syurga. Hak paling rendah sekali. Musa bertanya lagi, wahai Tuhanku, bagaimanakah pula orang yang paling tinggi kedudukannya? Hak paling rendah begitu, hak paling tinggi macam mana pula, wahai Tuhan? Nabi Musa tanya. Tuhan berfirman, mereka itu orang-orang yang aku pilih. Aku tanamkan kemuliaan mereka dengan tanganku, dan aku tutupkan dari dia di atasnya di dalam kekuasaanku. Maka dikurniakan apa yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar telinga, dan belum pernah terlintas dalam hati manusia. Sabda Rasulullah SAW membenarkan oleh kitab Allah Azza wa Jal, iaitu firman Allah Ta'ala, maksudnya dalam surah Sajdah, maka seseorang pun tidak tahu apa yang disembunyikan untuk mereka bermacam-macam nikmat di syurga yang menyedakkan mata memandang. Firman Allah Ta'ala, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Ayat dalam surah Sajdah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketujuh, pintu-pintu syurga. Di antara perkara beriman pada hari akhirat ialah iman kepada syurga dan segala sifat-sifat dan perkara yang berlaku di dalamnya, yang disebut di dalam Al-Quranul Karim dan hadis-hadis yang sahih. Di antaranya ialah berkenaan pintu-pintu syurga. Syurga mempunyai 8 pintu. Tiap-tiap satu pintu sangat luas dan ditetapkan kepada orang-orang yang mempunyai kelebihan amal masing-masing di dunia. Di antaranya ditentukan untuk orang-orang yang masuk syurga tanpa hisab, untuk orang-orang yang berpuasa yang dinamakan Ar-Rayyan, untuk orang-orang yang bersedekah, dan ada orang yang dipanggil dari berbagai-bagai pintu. Perkara itu, perkara syurga ini, perkara pintu syurga ini dinyatakan oleh ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah Ta'ala, وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. Surah Az-Zumar ayat 73 hingga 74. Maksudnya, dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan, mereka dibawa ke dalam syurga berpuak-puak, sehingga apabila mereka sampai ke syurga, pintu-pintu syurga telah dibuka untuk mereka, dan berkatalah penjaga-penjaga syurga kepada mereka, kesejahteraanlah ke atas kamu, berbahagialah kamu, dan masuklah ke dalamnya dengan berkeadaan kekal di dalamnya. Dan mereka mengucapkan segala puji bagi Tuhan yang memenuhi janjinya kepada kita dan memberi tempat ini kepada kita, yang membolehkan kita memilih di mana sahaja kita kehendaki. Maka syurga itu sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang melakukan pekerjaan yang baik. Ayat ini dinyatakan bagaimana orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan, yang ada dalam dirinya sifat takwa, mengerjakan perintah, meninggalkan larangan dengan rasa takut dan gerun kepada Allah,
sehingga memelihara dirinya dengan mengerjakan kebajikan dan meninggalkan kejahatan. Takwa ialah kedudukan yang membezakan manusia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala tidak meletakkan martabat manusia mengikut baka dan keturunan, kaya dan miskin, ilmu dan jahil, warna kulit. Allah Ta'ala menentukan kedudukan siapa yang paling bertakwa di sisi Allah. Disebut dalam ayat ini, orang yang bertakwa ada pintu bagi mereka, pintu-pintu bagi mereka. Dia ajak mereka masuk pintu-pintu yang dia sediakan, dan mereka bersyukur kepada Allah kerana Allah Ta'ala telah memberi tunjuk kepadanya menjadi orang Islam yang beramal dengan amal yang saleh dan dijanjikan syurga. Allah menunaikan janjinya. Firman Allah Ta'ala lagi, hadza dzikr wa inna lil muttaqina la husna ma'ab jannati 'adnin mufattahatan lahumul abwab. Shad ayat 49 hingga 50. Maksudnya, ini adalah kehormatan bagi mereka, dan sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa itu benar-benar disediakan tempat kembali yang elok, yaitu syurga Adan, tempat penginapan yang kekal, yang terbuka pintu-pintunya untuk mereka. Ayat ini menyatakan bagaimana penghormatan diberi kepada orang yang bertakwa kepada Tuhan. Allah Ta'ala sediakan untuk mereka tempat kembali, macam balik ke rumah. Rumah yang diberi oleh Allah Ta'ala, istana dan mahligai yang diberi oleh Allah Ta'ala, macam dia balik ke rumah dia di atas dunia ini. Itulah Allah Ta'ala beri milik pada mereka syurga itu. Di antara hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man anfaqa zawjayn fi sabilillah nudiya min abwabil jannah, ya Abdullah, hadha khair, faman kana min ahli as-salah du'iya min babi as-salah, wa man kana min ahli al-jihad du'iya min babi al-jihad, wa man kana min ahli as-siyam du'iya min babi ar-rayyan, wa man kana min ahli as-sadaqah du'iya min babi as-sadaqah. Faqala Abu Bakr radhiyallahu anhu, bi abi wa ummi ya Rasulullah, ma 'ala man du'iya min tilka al-abwab min darurah, fa hal yud'a ahadun min tilka al-abwab kulliha? Qala am wa arju an takuna minhum. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mengikut ilmu hadis di sisi ahli sunnah wal jamaah, riwayat Bukhari dan Muslim ialah yang paling sahih selepas Al-Quran Al-Karim. Sekiranya riwayat itu riwayat yang mutawatir. Mutawatir dengan makna diriwayatkan oleh ramai, bukan seorang. Kalau riwayat seorang dinamakan ahad. Hadis ahad ini mutawatir. Maksudnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membelanjakan dua kenderaan pada jalan Allah, ditentukan untuk perjuangan Islam, nescaya ia dipanggil dari pintu-pintu syurga. Wahai hamba Allah, inilah ganjaran kebajikan. Maka sesiapa termasuk dalam ahli sembahyang, maka dipanggil daripada pintu sembahyang. Sesiapa termasuk dalam ahli jihad, akan dipanggil dari pintu jihad. Sesiapa yang termasuk dalam ahli puasa, maka dipanggil daripada pintu puasa yang bernama Ar-Rayyan. Sesiapa yang termasuk di kalangan ahli sedekah, akan dipanggil dari pintu sedekah. Lalu Abu Bakar radhiyallahu anhu bertanya, demi ayah dan ibuku, yang lebih aku utamakan wahai Rasulullah, yang lebih aku utamakanmu wahai Rasulullah, tiadalah demi Allah, tiadalah
Susah jika seseorang itu dipanggil daripada pintu-pintu itu semua. Sabda Rasulullah SAW, ya, aku mengharapkan bahawa kamu termasuk dari kalangan mereka. Hadis ini menunjukkan bahawa pintu syurga itu banyak. Dan masing-masing ada keistimewaan masing-masing di atas dunia. Mengikut keistimewaan masing-masing. Ada orang yang istimewa dengan banyak semayang. Bukan saja semayang fardu, termasuk semayang sunat. Ada orang yang mengutamakan perjuangan menegakkan agama Allah. Membelanjakan hartanya. Di antaranya menyumbangkan 2 kenderaan pada jalan Allah. Di antaranya ialah orang yang berjihad. Di antaranya ialah orang yang bersedekah. Itu pintu-pintu syurga yang ditetapkan. Sehingga Abu Bakar tanya kepada Rasulullah, demi ayah dan ibuku, aku tukar denganmu. Aku tukarmu lagi wahai Rasulullah. Menunjukkan kasih Abu Bakar kepada Rasulullah SAW lebih daripada ayah dan ibu dia sendiri. Sahabat bila bercakap menunjukkan kasih kepada Rasulullah, mereka sebut bi abi anta wa ummi. Bi abi anta wa ummi. Anta tu. Aduh, tak apa. Bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Demi ayah, ibu aku tukar denganmu wahai Rasulullah. Lebihmu lagi. Apa perlunya dipanggil dari pintu-pintu yang banyak itu? Adakah orang yang dipanggil banyak pintu dia seorang? Nabi kata, ya, aku harapmu termasuk di kalangan mereka. Berkata Al-Hafidh Ibn Hajar, di dalam hadis tersebut menggambarkan sedikitnya orang yang dipanggil dari semua pintu. Ibn Hajar Al-Asqalani. Ada 2 Ibn Hajar. Ibn Hajar Al-Haythami, Ibn Hajar Al-Asqalani. Al-Haythami ialah ulama fiqh yang terkenal. Asalnya daripada Makkah. Ibn Hajar Al-Asqalani juga seorang ulama yang besar yang mengarang syarah Bukhari, Fathul Bari. Ibn Hajar Al-Asqalani asal daripada Asqalan, Palestin. Dalam hadis tersebut menggambarkan sedikitnya orang yang dipanggil dari semua pintu dan memberi makna keistimewaan diberi kepada orang-orang yang menambahkan amalannya dengan ibadat-ibadat sunat. Dari amalan-amalan tersebut, amalan yang dimaksudkan dalam hadis tersebut bukan amalan wajib, kerana amalan wajib lazimnya dikerjakan oleh banyak orang. Adapun amalan-amalan sunat, sedikit sahaja orang-orang mengerjakan semua jenis amalan itu. Dipanggilnya melalui pintu-pintu syurga tersebut menandakan kemuliaan dan keistimewaan diberi kepada orang-orang yang melakukannya di dunia ini. Mengikut Ibn Hajar Al-Asqalani, bahawa pintu-pintu ini disebut bagi mereka yang menambah amalan-amalan sunat. Kerana amalan wajib memang dah wajib tu, tiap-tiap orang buat. Banyak orang buat. Banyak orang buat. Sama ada wajib semayang, wajib puasa, wajib haji, termasuklah wajib zakat, termasuklah wajib fi sabilillah yang ada kemampuan. Yang diberi istimewa ialah orang yang menambahkan amalan mereka dengan amalan-amalan yang sunat. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Sahl bin Sa'd radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan yadkhulu minhu as-sa'imun yawm al-qiyamah la yadkhulu minhu ahadun ghayruhum yuqalu ayna as-sa'imun فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد متفق عليه. Maksudnya dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an, katanya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di dalam syurga ada sebuah pintu yang bernama Ar-Rayyan. Masuk melaluinya orang-orang yang berpuasa pada hari kiamat nanti. Tidak dibenarkan seorang pun bersama mereka selain daripada kalangan mereka. Dikatakan, mana dia orang yang berpuasa? Lalu masuklah mereka melaluinya. Apabila orang yang paling akhir di kalangan mereka telah masuk, maka pintu itu dikunci. Maka tiada seorang pun lagi dapat masuk melaluinya. Yang berpuasa, di samping puasa yang sudah wajib, menunaikan rukun-rukunnya, menunaikan adab-adab puasa. Ada-adab puasa yang disunatkan, yang tidak membatal puasa, tetapi menambahkan pahalanya.
Ada orang dia sudah tunai ibadat yang wajib, tetapi dia buat benda yang boleh mengurangkan pahalanya, seperti mengumpat, maki orang seumpamanya pada masa berpuasa. Puasa ni banyak sifat-sifat dia dan adab-adab dia. Bukan saja dia menjaga adab, termasuklah ditambah dengan puasa yang sunat, ibadat-ibadat yang sunat ditambah. Begitu juga sembahyang. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ke-8, derajah di dalam syurga. Syurga itu banyak darjahnya. Perbezaan di antara satu darjah dengan satu darjah yang lain seperti antara langit dan bumi. Di antara darjah itu 100 untuk mujahidin, mereka yang berjihad. Beberapa darjah untuk para ulama dan beberapa darjah untuk orang-orang beriman. Di antara perkara beriman kepada hari akhirat, beriman kepada syurga dan sifat-sifat syurga yang dinyatakan oleh Al-Quranul Karim dan oleh hadis-hadis Nabi SAW yang sahih lagi mutawatir. Di antaranya ialah syurga itu ada beberapa darjah, beberapa peringkat. Perbezaan antara satu dengan yang lain. Dan Allah memberi beberapa darjat, sehingga 100 darjat kepada mereka yang berjihad pada jalan Allah, yang berjuang untuk menegakkan Islam dengan harta dan diri, supaya Islam itu tinggi, berjaya dan menang, berkuasa dan memerintah. Banyak kesulitan dan kepayahannya, banyak ujiannya. Maka Allah Ta'ala menyediakan darjat yang tinggi, 100 darjat kepada mereka yang berjihad. Yang kedua ialah para ulama yang menjadi waris Nabi-Nabi, yang mempasaki ajaran Nabi, yang menyambung perjuangan Nabi SAW. Mereka juga diberi beberapa darjat. Kemudian orang-orang yang beriman berbeza antara satu sama lain. Perkara ini dinyatakan oleh Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Adapun Quran, firman Allah Ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Surah Al-Mujadilah ayat 11. Maksudnya, Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa darjat. Dan ingatlah, Allah Maha mendalam pengetahuannya tentang apa yang kamu lakukan. Menurut pendapat Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, Allah telah mengangkat orang-orang yang berilmu di kalangan orang-orang yang beriman, mengatasi orang-orang yang beriman yang tidak berilmu. Mengikut tafsir Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, salah seorang ulama sahabat, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ayat ini menceritakan bahawa adanya beberapa darjat dalam syurga, dan Allah Ta'ala memberi darjat yang istimewa, banyak darjat, mengikut keadaannya kepada para ulama, mereka yang mewarisi ilmu daripada Nabi SAW dan menunaikan kewajipan ilmu itu kepada masyarakat. Firman Allah Ta'ala, لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم
faddalallahu al-mujahidin bi amwalihim wa anfusihim 'ala al-qa'idin darajah wa kullan wa'ada Allahu al-husna wa faddallahu al-mujahidin 'ala al-qa'idin ajran 'azima darajatin minhu wa maghfiratan wa rahmah wa kana Allahu ghafurar rahima. Surah An-Nisa ayat 95 hingga 96. Yang bermaksud tidak sama orang yang duduk sahaja yang tidak keluar berjihad dari kalangan orang-orang yang beriman tanpa ada keuzuran. Allah Ta'ala meletakkan tidak sama orang yang keluar berjihad dengan orang beriman yang duduk di rumah saja-saja, kecuali mereka yang uzur. Yang uzur kerana cacat, kerana cedera, kerana lumpuh. Hati mereka bersama orang yang berjihad juga. Niat mereka ada. Ini dikecualikan oleh Allah. Apa yang Allah Ta'ala letakkan rendah ialah mereka yang mampu berjihad. Dia beriman, tetapi tidak keluar berjihad. Dengan orang-orang yang berjihad perjalanan Allah, dengan harta dan diri mereka. Berjihad dengan makna bersungguh, mengorbankan harta dia dan diri dia kerana memenangkan Islam. Allah melebihkan orang yang berjihad dengan harta benda dan jiwa raga ke atas orang-orang yang duduk tidak berjihad kerana uzur. Satu derajat. Walaupun mereka uzur, tak sama dengan mereka yang tidak uzur, yang berjihad perjalanan Allah. Kepada setiap mereka, Allah menjanjikan pahala kebaikan syurga. Dan Allah melebihkan orang yang berjihad di atas orang yang duduk saja dengan pahala yang besar, iaitu beberapa darjat daripadanya, keampunan dan rahmat. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang kepada hamba-hambanya, dan Allah menentukan keistimewaan kepada mereka yang berjihad. Firman Allah Ta'ala, wa man ya'tihi mu'minan qad amila as-salihat fa ulaika hum lahumud darajatul ula. Surah Taha ayat 75. Maksudnya, dan sesiapa datang kepada Tuhannya dalam keadaan beriman lagi melakukan amalan kebaikan, maka mereka itu orang yang disediakan kepada mereka darjat yang tinggi. Menunjukkan bahawa mereka yang beriman, amal-amal mereka berbeza antara satu sama lain. Dan Allah Ta'ala menentukan darjat dalam syurga mengikut amal-amal masing-masing. Itu ialah ayat-ayat Quran yang menceritakan berkenaan adanya darjat di dalam syurga. Adapun hadis Nabi SAW ialah di antaranya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man amana billahi wa rasulih wa aqama as-salah wa shama ramadan kana haqqan 'ala Allah an yudkhilahu al-jannah hajara fi sabilillah aw jalasa fi ardihi allati wulida fiha qalu ya Rasulullah apala nunabbi'u an-nasa bidzalik qala inna fil jannati 100 darajah a'adda Allah lil mujahidin fi sabilihi kullu darajatayn ma bainahuma kama baina as-sama'i wal ardh fa idza sa'altumullah fasaluhu al-firdaus fa innahu awsatul jannah wa a'la al-jannah wa fawqahu arsyur rahman wa minhu tufajjaru anharul jannah rawahul Bukhari. Hadis riwayat Imam Bukhari. Maksudnya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah SAW telah bersabda, sesiapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, yang memelihara imannya, tidak batal imannya pada Allah dan Rasul, mendirikan sembahyang dan berpuasa di bulan Ramadan, nescaya menjadi hak Allah untuk masuknya ke dalam syurga. Sama ada berjihad perjalanan Allah atau ia duduk sahaja di negeri ia dilahirkan tanpa jihad. Lalu mereka, para sahabat berkata, wahai Rasulullah, apakah kami tidak perlu memberitahu berita gembira kepada manusia, pada orang ramai,
sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya di dalam syurga itu ada 100 darjat yang disediakan oleh Allah untuk orang-orang yang berjihad pada jalan Allah. Jarak di antara 2 darjat itu seperti jarak di antara langit dan bumi. Apabila kamu meminta, maka mintalah syurga Al-Firdaus. Sesungguhnya ia berada di tengah-tengah syurga dan paling tinggi. Dan aku diperlihatkannya. Seterusnya Rasulullah SAW bersabda, di atasnya Arsyur Rahman, daripadanya terpancar sungai-sungai syurga. Hadis ini menunjukkan bahawa Allah Ta'ala menyediakan syurga kepada mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul dan beramal dengan amalan yang saleh, khususnya rukun-rukun Islam yang fardu ain, wajib di atas tiap-tiap orang lelaki dan perempuan. Sembahyang 5 waktu, puasa Ramadan, ini mesti ditunaikan. Adapun zakat, mereka yang ada harta. Haji, mereka yang mampu. Tetapi sembahyang dan puasa ni ditunaikan oleh semua orang. Dengan sembahyang dan puasa berlandaskan di atas iman, seseorang itu boleh masuk syurga. Lalu sahabat minta kepada Nabi SAW nak cerita pada orang ramai. Dan Rasulullah menyambung lagi bahawa Allah memberi beberapa darjat, 100 darjat kepada mereka yang berjihad, yang berjuang untuk menegakkan agama Allah. Dia beri keistimewaan 100 darjat. Jarak di antara satu dengan satu laksana langit dan bumi. Dan Nabi sebut ada syurga yang bernama Firdaus, yang duduk di tengah-tengah syurga. Syurga yang hampir dengan Arash, yang hampir dengan Allah Ta'ala bersemayam di atas Arash, dengan sifat yang layak bagi kebesarannya. Daripadanya terpancar sungai-sungai syurga di Arash itu. Hadis lain, an Abdullah bin Amr al-As radhiyallahu anhuma, qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuqalu li sahibil Quran, iqra warqa warattil kama kunta turattilu fi dunya fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'u biha, rawahu Tirmidzi. Maksudnya dari Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma. Dua-dua ni sahabat. Abdullah dan ayah dia Amr bin As sahabat. Di mana Abdullah bin Amr bin As ialah ulama sahabat yang berada di Mesir, di mana penyebaran ilmu Islam di Mesir mengikut mazhab Abdullah bin Amr bin al-As, kerana dia sahabat yang alim, duduk di Mesir. Katanya, kata Abdullah bin Amr bin al-As, Rasulullah SAW bersabda, dikatakan kepada ahli Quran, orang ahli Quran yang memelihara ilmu Quran, memelihara tajwidnya, memelihara bacaannya, memelihara tafsirnya. Ilmu Quran ni banyak. Tiap-tiap ilmu Quran itu ada kelebihannya, termasuk kepada mereka yang membacanya, kelebihan membacanya. Berlagulah dan bacalah dengan baik sebagaimana awak membaca di dunia dahulu. Sesungguhnya tempatmu di sisi ayat yang terakhir yang awak baca. Menunjukkan bahawa ahli Quran ada darjat dia di dalam syurga. Adapun darjat yang paling tinggi ialah al-wasilah, iaitu untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penghulu nabi-nabi dan rasul-rasul kepada manusia semuanya. Darjat ini berada di sisi aras. Berhubung ayat itu Rasulullah SAW bersabda, idza sami'tum, berhubung dengan itu Rasulullah SAW bersabda, idza sami'tumul muadzina faqalu mithla ma yaqul thumma sallu alayya fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu alaihi bi asyara thumma sallallahu li al-wasilah fa innaha manzilatun fil jannah la tanbaghi illa li 'abdin min ibadillah wa arju an akuna ana huwa faman sa'ala li al-wasilah halat lahu syafa'ah, rawahu Muslim. Maksudnya, apabila kamu mendengar muazzin ia tukang bang melaungkan azan, maka sebutlah seperti yang dia sebut, ikut
apa yang dia sebut, iaitulah jawab bang. Jawab bang. Walaupun sunat tetapi fadilatnya sangat besar. Jawab bang. Kebanyakan ulama mengatakan jawab bang ni sunat. Ada segelintir ulama mengatakan wajib. Yang mengatakan wajib ni dhaif, kau dhaif. Kebanyakan ulama mengatakan jawab bang ni sunat. Ada yang kata wajib macam jawab salam juga. Itu khilaf ulama. Tetapi jumhur mengatakan sunat. Selepas jawab bang, kemudian berselawatlah kepadaku satu selawat. Jawab bang dan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ke atasnya dengan 10. Kemudian berselawatlah ke atas satu selawat. Nasihat Allah berselawat ke atasnya dengan 10 selawat. Allah Ta'ala berselawat kepada mereka yang berselawat ke Nabi dengan 10 selawat. Selawat iman rahmat dan keampunan daripada Allah. Kemudian mintalah untukku al-wasilah. Al-wasilah yang disebut dalam doa bang, doa jawab. Sesungguhnya ia, al-wasilah itu suatu tempat di dalam syurga yang tidak layak malaikat untuk seorang hamba Allah sahaja. Pada seorang je Tuhan beri. Dan aku berharap akulah dia. Maka sesiapa yang meminta al-wasilah untukku, untuk Nabi SAW, maka layaklah baginya syafaatku, mendapat syafaat Nabi pada hari kiamat. Itu kelebihan jawab bang dan doa selepas jawab bang. Hadis yang lain, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, idza sallaitum alayya fasalu li al-wasilah. Qila ya Rasulullah, wa ma al-wasilah? Qala a'la darajatin fil jannah la yanaluha illa rajulun wahid wa arju an akuna huwa. Rawahu Ahmad. Maksudnya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kamu sembahyang maka mintalah al-wasilah untukku. Lalu ditanya, wahai Rasul, apakah dia al-wasilah? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia satu darjat yang paling tinggi di dalam syurga. Tidaklah mencapainya malaikat oleh seorang lelaki sahaja. Seorang yang Tuhan beri. Dan aku mengharapkan bahawa akulah orangnya. Akulah orangnya. Maka Nabi suruh umat dia berdoa supaya dia mendapat al-wasilah yang diberi pada seorang saja kalangan manusia. Sudah tentu orang yang mendapat keistimewaan darjat al-wasilah ialah orang yang paling hampir kepada Allah. Dan orang yang paling hampir itu ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana baginda adalah penghulu kepada para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Nabi kita nabi yang paling besar. Diutuskan kepada seluruh manusia di seluruh dunia sepanjang zaman. Berbeza dengan rasul-rasul yang lain. Rasul yang lain diutuskan untuk kaum dia dan zaman dia sahaja. Oleh itu, sentiasalah kita memohon supaya darjah al-wasilah itu dikurniakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana dengan dakwahnya dan jihadnya menyebabkan kita menjadi penganut Islam. Satu-satunya agama yang diterima oleh Allah Ta'ala. Walaupun Allah telah menjanjikan untuk menggunakan al-wasilah itu kepada Rasulullah SAW. Tetapi kita tetap berdoa menandakan cinta kita kepadanya. Dan menambahkan lagi iman yang ada dalam hati kita. Walaupun Allah Ta'ala sudah menentukan al-wasilah itu, dia beri kepada Nabi SAW, kita disuruh berdoa untuk mendapat kelebihan doa, mendapat syafaat Nabi SAW pada hari kiamat. Ahli syurga ditempatkan di tempat yang tinggi. Perkara ini juga dinyatakan oleh firman Allah Ta'ala. Wallahu a'lam.